Hello. So hari ini kita tengok bab 3 bahagian kedua, iaitu ciri-ciri bangsa dan negara bagi Kesultanan Melayu Melaka. So saya akan guna nota ni, okey? Nota ni untuk menerangkan ciri-ciri Kesultanan Melayu Melaka. Okey, terdapat 6 ciri-ciri negara dan bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka. Okey, 6 ciri-ciri negara dan bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka, iaitu pengaruh, wilayah pengaruh, kedaulatan, lambang-lambang, keunggulan undang-undang, rakyat dan kerajaan. Okey, so apa yang anda perlu tahu ialah definisi setiap ciri-ciri tersebut. Okay, so bagi wilayah pengaruh, ciri-ciri pertama, okay, dalam Kesultanan Melayu Melaka ialah wilayah pengaruh. Okay, wilayah pengaruh ialah kawasan yang rakyatnya menerima dan memperakui pemerintahan seorang raja. Empayar Kesultanan Melayu Melaka meliputi seluruh semenanjung Tanah Melayu dan seluruh timur Sumatera. Sumatera tu Indonesia ya kawan-kawan. Okay, so ciri-ciri kedua tu kedaulatan. Okay, kedaulatan bermaksud, kerajaan tersebut mempunyai kuasa tertinggi terhadap rakyatnya. Kuasa merujuk kepada kuasa untuk mengubah dan menguatkuasakan undang-undang. Kedaulatan juga bermaksud sesebuah negara itu tidak dapat atau bebas daripada penjajahan kuasa asing. Itu kedaulatan. Okay, ciri-ciri ketiga ialah lambang. Okay, lambang-lambang. Setiap negara, setiap bangsa, okay, ciri-ciri bangsa dan negara dalam Kesultanan Melayu Melaka yang telah diamalkan sampai warisan sampai sekarang ialah lambang-lambang. Okay, lambang negara ialah simbol atau tanda yang menunjukkan identiti sesebuah negara. Okay, so lambang-lambang daripada Kesultanan Melayu Melaka ialah bahasa Melayu, sistem pemerintahan beraja, adat istiadat Melayu, agama Islam. Manakala kebesaran Sultan dan Kesultanan Melayu Melaka juga dilambangkan dengan apa? Alat regalia, nobat, warna. Warna apa? Warna kuning. Okay? Bahasa Melayu, undang-undang, protokol dan adat istiadat istana. Okay? Perkara-perkara tersebut merupakan lambang-lambang yang terdapat di Kesultanan Melayu Melaka. Ciri-ciri keempat ialah keunggulan undang-undang. Okay? Kita tahu undang-undang dicipta untuk memelihara keamanan dan melindungi rakyat. Dalam Kesultanan Melayu Melaka terdapat undang-undang bertulis. Okay? Undang-undang bertulis contohnya Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Okay, I repeat sekali, terdapat 2 jenis undang-undang bertulis di Kesultanan Melayu Melaka, iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Okay, Hukum Kanun Melaka mempunyai 44 fasa, okay, yang menyentuh tentang apa? Bidang kuasa raja, bidang kuasa pembesar, larangan di kalangan masyarakat, hukuman terhadap jenayah. Manakala Undang-Undang Laut Melaka pula menyatakan tata cara dan atur cara pelayaran di laut seperti tugas dan tanggungjawab nakoda kapal, tugas dan tanggungjawab pengawal kapal, atur cara pelayaran dan lain-lain. Ini merupakan keunggulan undang-undang. So, ciri-ciri bangsa dan negara menurut Kesultanan Melayu Melaka ialah rakyat. Okay, rakyat ialah penduduk yang menduduki sebuah wilayah dan mereka terikat pada undang-undang dan peraturan yang dikuatkuasakan dalam wilayah tersebut. Okay, rakyat kena beri taat setia kepada raja. Sebab raja memberi perlindungan politik kepada rakyat, sebagai balasannya rakyat mesti bertaat setia kepada raja, sedia mempertahankan negara, menghadiri adat istiadat kerajaan, mengadakan gotong royong dan kerahan tenaga. Manakala kerajaan merupakan badan yang diberi kuasa untuk mengurus negara dari segi apa?
dari segi menjaga pentadbiran, menjaga keamanan, mempertahankan kedaulatan negara, menjalin hubungan baik diplomatik dengan negara lain. So, pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, Raja dan Sultan merupakan pemerintah yang tertinggi. So, mereka dibantu oleh pembesar siapa? Bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan laksamana. Okay, ini merupakan ciri-ciri bangsa dan negara menurut Kesultanan Melayu Melaka. Terdapat 6 ciri. Selepas tu kita tengok warisan negeri-negeri Melayu. Okay, apakah warisan negeri-negeri Melayu Melaka? Okay, terdapat 6 jenis warisan Melayu Melaka, iaitu pemerintah masih menggunakan gelaran sultan. Sampai sekarang masih menggunakan sultan. Sistem pewarisan takhta mementingkan jurai keturunan dari sebelah bapa, mengamalkan sistem pembesar 4 lipatan, agama Islam sebagai agama rasmi, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, dan masih mempunyai warisan dari segi adat istiadat Melayu. Okay, terdapat 6 warisan, okay, warisan Kesultanan Melayu Melaka yang masih diamalkan sampai hari ini. Itu sahaja slide hari ini. Next week kita akan tengok beberapa topik lagi dan kita akan menjalankan quiz juga. Sekian, terima kasih.